Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam video kali ini. Okey, jadi seperti biasa, semoga setiap apa yang saya kongsikan dalam video kali ini boleh memberi manfaat kepada semua. Jadi, apakah topik yang kita akan bincangkan dalam video kali ini? Jom, mari kita tengok. Okey, jadi dalam video kali ini kita akan belajar topik baharu di dalam pembelajaran pendidikan seni visual, iaitu berkenaan dengan bentuk. Okey, dengan bentuk. Pernahkah anda melihat tugu negara? Arca pahlawan yang anda lihat itu ialah unsur bentuk. Maksudnya tugu negara itu adalah bentuk, adalah bentuk. Bentuk bersifat tiga dimensi yang mempunyai isi padu ataupun kelihatan seperti mempunyai isi padu. Okey, seterusnya bentuk juga terbahagi kepada dua, di mana dia ada yang bersifat dua dimensi ataupun kita panggil dia bentuk ilusi. Okey, ada juga bersifat tiga dimensi ataupun kita panggil dia bentuk konkret. Okey, jadi itu penerangan ringkas berkenaan dengan pembelajaran kita dalam topik bentuk ini. Cuma apa yang paling penting para penonton semua, selepas daripada mempelajari tajuk ini, anda dapat memahami apakah unsur bentuk. Mengeksplorasi dan mengaplikasi unsur bentuk bagi mengukuhkan pemahaman terhadap bahasa seni visual. Alright? Yang seterusnya, menzahirkan idea dan konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi dalam penjanaan tugasan. Dan yang paling penting selepas kita belajar berkenaan dengan bentuk ini, kita akan dapat menghayati hasil karya seni visual dengan lebih jelas, dengan lebih tepat ataupun mudah untuk kita memahami suatu karya itu. Okey, jadi apakah sebenarnya definisi bentuk ini? Okey, jom mari kita tengok. Okey, definisi bentuk. Bentuk ialah objek yang mempunyai struktur jisim dan isi padu. Bentuk juga mempunyai lebih daripada satu permukaan. Ianya boleh dilihat dari segi ketinggian, isi padu serta kelebarannya. Bentuk pada alam dapat dilihat daripada pelbagai sudut pandangan. Maksudnya kita boleh tengok daripada macam-macam sudut pandangan lah. Begitu juga dengan karya arca berbentuk tiga dimensi. Okey, bentuk dalam karya catan atau lukisan pula hanya dapat dilihat dan dalam bentuk dua dimensi. Okey, kita boleh lihat dia dalam bentuk dua dimensi sahaja. Jadi ini adalah sedikit gambaran berkenaan dengan bentuk, di mana bentuk ini dia kena mempunyai tinggi, dia kena mempunyai panjang dan kena mempunyai lebar. Contoh dia macam mouse yang saya pegang ni. Okey, mouse yang saya pegang ni, ini adalah contoh bentuk konkret. Okey, bentuk konkret ataupun tiga dimensi. Maksudnya kita boleh tengok daripada pandangan tepi, atas dan juga bawah. Okey, itu sedikit berkenaan dengan bentuk. Seterusnya mari kita tengok jenis bentuk. Okey, jenis bentuk. Bentuk terdiri daripada dua jenis. Yang pertama kita panggil bentuk konkret, yang kedua kita panggil bentuk ilusi. Bentuk konkret boleh dilihat dalam arca ataupun karya seni yang berbentuk tiga dimensi. Okey, bentuk ilusi pula dihasilkan melalui penggunaan konsep seperti perspektif. Okey, menunjukkan bentuk dalam karya dua dimensi. Jadual di bawah perbandingan ataupun perbezaan di antara bentuk konkret dan juga bentuk ilusi. Okey, jadi mari kita tengok bentuk konkret dan juga bentuk ilusi. Apa perbezaannya? Kalau bentuk konkret dia bersifat tiga dimensi. Kalau bentuk ilusi dia bersifat dua dimensi. Nampak? Tiga dimensi, dua dimensi. Kalau bentuk konkret kita boleh sentuh, boleh dilihat dan juga boleh dipegang. Macam contoh tadilah mouse ni. Okay? Kita boleh pegang, kita boleh sentuh, kita boleh pusing-pusing lah, kita boleh tengok dari pelbagai sudut. Namun untuk bentuk ilusi hanya boleh dilihat tetapi tidak boleh dirasa secara deria sentuh. Kita tidak boleh pegang. Contoh dia macam kereta ni. Kereta di sini. Cuma saya berikan contohlah kereta ni. Sekarang ni kereta yang ada dalam buku teks ni kita hanya boleh lihat. Bila kita sentuh dia akan nampak jadi dia akan nampak rata, tiada apa-apa. Tapi kalau kita tengok dia macam bentuk kereta kan. Okay, itu yang dikatakan dengan dua dimensi tadi. Seterusnya, bentuk konkret wujud pada objek-objek fizikal seperti kereta, bunga, ukiran kayu, mouse ni tadi, telefon bimbit, itu semua adalah bentuk konkret. Untuk bentuk ilusi pula, dia dapat dilihat dalam gambaran. Gambaran, maksudnya gambaran ni dalam bentuk lukisan,
Okey, dalam bentuk catatan ataupun cetakan dan seterusnya fotografi dalam bentuk gambar. Jadi inilah contoh lakaran. Okay, bila kita tengok nampaklah sedikit dia punya bentuk kan, kereta ada tayar, ada cermin, pintu dan bentuk kereta memang nampak. Tapi bila kita sentuh dia tidak apa-apa, tiada rasa apa-apa. Okay, itu sedikit perbezaan di antara bentuk konkret dan bentuk ilusi. Okay, jadi yang seterusnya mari kita tengok di mana kita boleh jumpa bentuk-bentuk ini. Yang pertama kita boleh jumpa pada alam semula jadi. Yang kedua pada objek buatan manusia. Yang ketiga pada karya seni visual. Okey, ini adalah contoh gambar daripada buah-buahan, okey, pada haiwan, tumbuh-tumbuhan, pada banyak lagi rumput, pokok, semua tu adalah bentuk konkret. Okey. Yang seterusnya objek buatan manusia, bentuk konkret kita boleh jumpa di dapur. Macam ni periuk kan. Sudu, semua tu adalah bentuk konkret. Jam, okey, ini dibuat jam meja lah, jam meja. Okey, kasut, apa lagi? Ni topi yang saya tengah pakai ni, itu contoh dia. Okey, yang seterusnya pada karya seni visual. Pada karya seni visual kita boleh jumpa pasu, okey, yang ada corak ni kan, kita nampak. Seterusnya arca. Okey, ini contoh arca. Jadi jangan lupa dalam video ini kita belajar dua. Yang pertama definisi bentuk, yang kedua jenis bentuk. Okey, saya buat sedikit ulangan berkenaan dengan penerangan tadi. Okey, jadi dalam pembelajaran ini kita belajar dan kita mengetahui apakah yang dikatakan dengan bentuk. Okey, yang paling penting kita kena ingat adalah bentuk ini ada mempunyai jisim dan isi padu. Okey, dia kena ada jisim dan isi padu. Kita boleh lihat dia melalui tiga ini. Okey, yang pertama ada ketinggian, yang kedua ada panjang, yang ketiga ada lebar. Itu bentuk. Okey, seterusnya bentuk pula terbahagi kepada dua. Yang pertama bentuk konkret, yang kedua bentuk ilusi. Kalau konkret ni 3 dimensi yang kita boleh sentuh macam mikrofon sekarang ni, ini adalah bentuk konkret. Untuk bentuk ilusi pula dia bersifat 2 dimensi. Contoh dia pada kereta ni, okey, dalam buku teks kamu ni, okey, kita nampak ada kereta tapi bila kita sentuh dia tidak boleh disentuh. Okey, kita tidak boleh pusing. Kalau konkret tadi kita boleh pusing, kita boleh lihat, kita boleh sentuh dia. Okey, yang seterusnya bentuk konkret ini kita boleh jumpa melalui 3. Yang pertama pada alam semula jadi, yang kedua pada objek buatan manusia dan yang ketiga pada karya seni visual. Okey, jadi itulah sedikit berkenaan dengan pembelajaran kita pada video kali ini. Okey, insya-Allah pada video yang akan datang kita akan belajar pula fungsi bentuk. Okey, semoga video ini memberi sedikit manfaat kepada anda. Yang seterusnya jangan lupa like, komen dan sekiranya ada soalan bolehlah tinggalkan soalan anda di ruangan komen yang disediakan di bawah. Okey, jangan lupa subscribe. Sekian, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada video yang seterusnya. Bye.